Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi kita masih lagi di dalam tajuk ajlihi. Maknanya 12 sebab kenapa isim itu berbaris atas, berbaris mansub. Jadi hari ini sepatutnya kita pergi kepada muka 96. Tetapi barangkali oleh kerana tajuk ni jarang jumpa, itu kita tengok sikitlah ke belakang. Kita ulang sikit ke belakang bagi membaharui ingatan kita. Jadi tajuk kita adalah maf'ul li ajlihi. Maf'ul maknanya benda yang kena buat. Li ajlihi kerana sebabnya. Menerangkan sebabnya. Jadi maf'ul li ajlihi itu adalah perkataan yang menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Contoh dalam muka surat ni, muka surat 92 ni, qama Zaidun ijlalan la li umari. Jadi maknanya berdirilah ataupun telah berdiri Zaidun. Kenapa dia berdiri? Li ajlalan. Maksudnya untuk menghormati Umar. Jadi maknanya apabila perkataan itu dimasukkan ke dalamnya isim yang bermaksud ataupun yang duduk di tempat maf'ul li ajli, maka dia punya hukumnya mestilah bagi atas. Sebagai contoh yang ini ijlalan. Lalan itu berbaris atas. Jadi maf'ul li ajlihi mesti berbaris atas. Ataupun salah satu sebab mengapa perkataan isim berbaris atas kerana dia duduk di tempat maf'ul li ajlihi, iaitu kerana. Jadi perkataan itu diletakkan menerangkan perbuatan kenapa dia buat. Dia buat ni kerana dia menghormati Khalifah Umar sebagai contoh. Kemudian perkataan yang duduk di tempat ini yang pertama mesti isim. Mesti isim. Dan yang kedua dia mesti mansub. Baris mansub. Kalau dia duduk di tempat ini tapi tak baris mansub, itu salah. Dia mesti baris atas. Jadi yang ketiganya adalah dia menerangkan sebab sesuatu perbuatan itu. Jadi selagi dia tidak berperanan seperti itu, maka dia tidaklah maf'ul li ajlihi. Macam dalam contoh ayat ini. A'budullah.
a'budullaha tama'an fi jannah. Saya menyembah Allah kerana apa? Kerana tamak. Tamak apa? Tamak nak masuk surga. Kerana nak sangat masuk surga. Itu sebab saya sembah Allah. Jadi dia duduk di tempat maf'ul li ajlihi. Jadi dia mesti isim saja. Tak boleh kataan fa'il. Mesti kataan isim. Jadi apabila isim, dia mestilah berbaris atas. Isim ni boleh baris dhamma, boleh baris bawah. Tapi kalau maf'ul li ajlihi, mesti baris atas. Dia tak boleh baris dhamma, dia tak boleh baris bawah. Okey. Lepas itu, li ajli ini mudah difahami kalau sekiranya ayat itu bersama dengan soalan dia. Macam contoh ayat sini, limaza yasjudu muslimun. Kenapa orang Islam itu bersujud pada Allah? Jadi jawabnya, yasjudu al-muslimu syukran lillah. Syukran itu adalah kerana. Kerana apa? Kerana bersyukur. Jadi sujudnya manusia ataupun orang Islam kepada Allah kerana tanda syukur. Jadi tanda syukur ni adalah maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Begitu juga dengan contoh yang kedua sini, limaza tuqabbalu yada ummika. Jadi kenapa kamu mengucup tangan mak kamu? Jadi jawapan dia apa? Uqbalu yada ummi takrira laha. Jadi sebab apa kita kucuk tangan ibu kita? Kerana takrira. Takdira. Kerana kita membesarkan atau menghormati atau mengagungkan. Mengagung tak apa benar. Tapi maknanya besarlah. Menghormatilah. Menghormati. Jadi itu di antara kenapa di antara contoh perkataan li ajli bagi menunjukkan sebab. Begitu juga dengan perkataan ini yang merah ni, hazara. Hazara maknanya apa? Makna takut. Hazara makna takut mati. Jadi au qasayibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi hazanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Jadi perbuatan dia adalah yaj'alu asabi'ahum. Katanya yaj'alu maknanya mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Asabah ni adalah jari. Fi azanu itu adalah teling. Min sawa daripada petik guru. Kenapa? Kerana hazaral maut. Jadi hazaral maut ni adalah li ajli. Mesti bagi atas. Hazaral maut adalah maf'ul li ajlihi. Itu juga perkataan bawah ni adalah haufan wa ta'aman. Jadi kedua-dua ni adalah maksudnya adalah takut dan berharap. Jadi kenapa orang itu kenapa Allah memperlihatkan kilat kepada manusia? Tujuannya supaya manusia takut tentang keagungan Allah dan juga berharap dengan apa yang dibalaskan. Jadi haufun ala wa haufun wa ta'aman tu dua-dua sekali adalah maf'ul di ajlihi. Tetapi dia juga boleh duduk dalam bentuk hal. Hal ni belum lagi kita sampai, tak lama lagi sampai hal. Jadi kalau jawab hal pun boleh, maf'ul di ajlihi pun boleh. Dua-dua ni lebih kurang sama. Boleh kita gunakan jawapan tu. Kemudian yang hari ini punya. Yang hari ini punya muka surat 96. Semua orang dapat nota yang saya paparkan ni? Ada Ustaz. Ada ya. Semua dapat ya. Alhamdulillah. Okey. Hari ini 17 hari bulan. Minggu depan 24 kita cuti.
Kita sambung 31. Pada hari itu saya tidak ada di dalam, saya di luar kuasa. InsyaAllah. Jadi 24 tak ada cuti. Cuti, lepas tu Christmas cuti lagi. Lepas tu 31 bulan baru ada kelas kita. Mana hari terakhir tahun ini kita ada kelas. Kita tutup dengan kelas kita ni lah, kelas Nahwu dan Saraf ni. Jadi hari ini kita pergi kepada sifat maf'ulun ijazi. Maknanya apa sifat kepada li'ajlihi. Jadi sifat dia ada 2. Sebenarnya ada 3. Tapi yang ketiga tu tak ada dalam Quran. Oleh kerana tak ada dalam Quran, saya ambil 2 saja. Iaitu mujarrad min alif lam dan juga wal idhafah. Ini sifat dia. Kalau bukan ini sifat dia, dia bukan maf'ul li ajlihi. Cara kita nak kenal dia maf'ul li ajlihi ialah dia bersifat dengan mujarrad. Mujarrad maknanya tunggal. Maknanya tak ada alif lam lah. Dia ada tambahan alif lam. Dan juga wal idhafah. Ada 2. Tentu akan ingatlah. Kalau nak tahu yang dia ni adalah li ajlihi, istilah bersifat mujarradu min alif lam. Yang keduanya adalah idhafah. Cuba tengok yang pertama dulu. Ustaz, Ya, sila. maksud dia Ya, kalau isim tu perlu ada alif lam, kalau ajlihi ni alif lam tu dibuang. isim yang hanya tak ada alif lam Oh, yang hanya dan tak ada. juga bersifat idhafah saja yang kita katakan li ajlihi. Oh, Kalau yang ada alif lam hanya. tu bukan. Kalau ada alif lam tu bukan. Alright. Yang syukran. Alhamdulillah, afwan. Okey, kita tengok contoh nombor 1. Mujarrad min alif lam. Maknanya tak ada alif lam. Contoh-contoh ayat Quran yang tak ada alif lam ni, inilah dia. Yang pertama 54, surah 54 ayat 27. Surah 54 ayat 27. Last week kita sentuh sikit je. Hari ini insya-Allah hari ini kita pergi dalam sikit. Jadi ayat tu sesungguhnya kami mengirim unta betina sebagai cubaan. Kerana cubaan bagi mereka. Tunggulah dan bersabarlah. Jadi inna mursilu nakati. Jadi kami telah mengutuskan nakati. Nakati itu adalah unta. Unta betina lah. Nakati itu unta betina. Fitnatan. Fitnatan itu adalah fitnah. Kenapa Allah hantarkan unta betina itu? Tujuannya sebagai fitnah. Fitnah layak ini bermaksud ujian. Ujian. Jadi kenapa Allah menurunkan atau menghantarkan unta daripada batu yang besar? Tuhan keluarkan daripada batu itu unta. Jadi maknanya unta ni tak ada ibu, tak ada ayah. Dia keluar daripada batu. Tuhan jadikan darat daripada batu, menunjukkan keagungan Allah. Tuhan boleh buat apa saja. Walaupun tak logik dari segi fikiran kita, Tuhan boleh buat. Tujuannya apa? Fitnah. Fitnah maknanya menguji. Menguji siapa? Menguji kaum Nabi Saleh yang sentiasa menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Oleh dakwah itu untuk kebaikan mereka, untuk menjauhkan mereka daripada neraka. Tapi mereka tentang. Dan Tuhan bagikan unta sebagai bahan ataupun sebagai ujian kepada mereka. Apa yang mereka nak buat. Kepada mereka nak beriman ke, sesudah mereka minta dengan Nabi Saleh keluarkan unta daripada batu besar tu, adakah dia, Tuhan keluarkan, tapi nak tengok adakah dia beriman ke tidak.
ternyata dalam Quran kata dia juga tidak beriman. Walaupun sudah dibuktikan apa yang dia nak, apa yang dia minta menjadi dapat, maknanya itu tanda daripada Allah. Tetapi tak nak. Tak percaya juga. Bukan sekadar tak percaya, tetapi malah dibunuhnya unta tu. Jadi sedangkan Nabi Saleh kata, jangan usik unta tu. Kalau dia nak minum, biarkan dia minum. Kalau dia nak makan, biarkan dia makan. Kamu boleh ambil susu daripadanya. Susu dia sangat banyak. Sebab untanya besar, susunya banyak. Dan mereka boleh tak perlukan ambil air dalam perigi, kerana susu unta itu sudah cukup untuk menggantikan keperluan minuman. Begitulah besarnya unta itu. Kemudian mereka bunuh. Jadi maknanya ujiannya apa? Mereka ujiannya walaupun permintaan dia kepada Nabi Saleh, Tuhan telah kabulkan, iaitu telah keluarkan unta daripada batu besar tu, tapi mereka tetap beriman. Bukan saja tak beriman, tapi malah dibunuhnya unta tu. Jadi fitnatan ini adalah kerana. Jadi kerana apa? Kerana mursalu naketi. Jadi maknanya kerana diutuskan unta itu sebagai fitnah kepada penduduk umat Nabi Saleh. Jadi pada ini tak ada alif lam. Patutnya fitnah mestilah ada alif lam. Sebab kalau sekiranya dia apa? Fitnatan. Jadi maknanya dia tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam ni, dia bukan sebagai maf'ul li ajlihi. Itu dia punya syaratnya. Jadi dalam contoh ini tak ada alif lam. Sepatutnya ada alif lam, tapi ini tak ada. Sebab satu fitnah saja, fitnah. Jadi fitnah itu, tapi tidak ada alif lam. Jadi tanda dia maf'ul li ajlihi kerana tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Contoh yang pertama ni. Itu juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua ayat 30. Surah 30 ayat 24. Di antara ayat-ayat Allah, dia memperlihatkan kepadamu kilat, rasa takut dan harapan. Wa min ayatihi, dan dari sebahagian ataupun daripada ayatihi, daripada ayat-ayatnya, yurikumul barqa, iaitu di antara ayat-ayat Allah itu ialah kilat. Kilat itu tiada siapa manusia yang boleh buat. Berapa besar power kilat itu, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang boleh ukur lagi. Mungkinlah satu masa manusia boleh ukur berapa kuat dia, berapa kilowatt dia. Dan karan dia berapa M karan dia, kilo M dan sebagainya. Tak ada orang tahu. Tapi Tuhan jadikan dia. Jadi Tuhan katakan bahawa ayat-ayat Tuhan tu di antaranya ialah barqa. Barqa tu adalah kilat. Kilat yang kuat, yang menyala, yang panjang sampai naik ke langit, dia punya panjangnya kilat tu bila dia bertindak. Jadi apa gunanya? Sebab apa Tuhan turunkan kilat? Sebab apa ayat Tuhan ni dalam bentuk kilat? Khaufan. Iaitu kerana khaufan, takut. Nak menimbulkan rasa takut kepada manusia yang engkar kepada Allah. Juga yang baik kepada Allah, yang beriman pada Allah pun merasa takut. Dan juga merasa toma'an. Toma'an itu adalah harapan. Jadi khaufan wa ta'aman ni, dua perkataan tu adalah duduk di tempat yang sama, iaitu maf'ul li ajlihi, yang mana dia tak ada alif lam, kedua-duanya tak ada alif lam. Jadi kedua-duanya ini adalah maf'ul li ajlihi, iaitu merupakan sebagai sebab kenapa Tuhan jadikan ini sebagai ayat, kilat ni sebagai ayat Allah, kerana untuk menimbulkan ketakutan kepada manusia, kepada Allah, dan juga mengharap kepada Allah. Takut saja tak jadi, kena ada harap. Maknanya kita takut kepada Allah,
masa yang sama kita berharap kepada Allah. Takut kepada dia punya balasan buruk dia, tapi kita sangat berharap. Kita sangat tamak kepada balasan baik. Ataupun dalam kataannya kita sangat takut kepada balasan neraka. Tapi kita nak sangat kepada balasan syurga. Itu maksud khaufan wa tamak. Sangat takut dan sangat berharap. Syurga dan neraka. Jadi dua perkara ni benda yang bertentangan. Kalau neraka maknanya seksaan dia sangat pedih. Kemudian terbaliknya ta'aman sangat seronok. Seronok tak dapat nak cakap. Bagaimanalah seronoknya, bagaimana sedapnya, bagaimana indahnya di dalam syurga itu tak boleh nak kata. Tak ada kataan yang sesuai untuk dikatakan kecantikan syurga. Begitu juga tak ada kataan nak menceritakan tentang kedahsyatan neraka. Jadi kita hanya faham bila kita tengok. Sekarang ni kita tak akan faham bagaimana degree kenikmatan dia, begitu juga degree keseksaan neraka. Tak ada kataan. InsyaAllah kenikmatan neraka syurga, moga-moga kita dapat tengok. Apabila kita masuk syurga, kita boleh tengok. Dan kita tak nak tengok pun neraka, keseksaan neraka. Sebab semuanya pedih, semuanya teruk, semuanya tidak menyenangkan. Oleh kerana itu kita sangat tamak kepada balasan Allah syurga. Untuk mendapatkan syurga, kenalah beribadat sebagaimana yang dikehendaki. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Semua kita berkumpul di syurga, insyaAllah. Sambung balik belajar bersama. Ya. InsyaAllah. Kemudian contoh yang berikutnya pada surah yang ke-7 ayat 55. Ustaz. Ya, silakan. Sebelum Ustaz masuk pada 35:38 yang dia punya i'rab tu kan, yang mengatakan tiga ayat di atas alamat nasab fathah al-zakhirah, mana tu dia mesti hadirkan dulu ke? Mesti apa? Apa makna? Yang i'rab itu Ustaz baca yang bawah tu, wa alamat nasab al-fathah al-zahir. Mana tu dia mesti apa makna al-zahir? Zahir maknanya nyata. Nampak. Oh, dia nyatakan. Nyata. Nampak. Tapi kalau nyata maknanya dia mesti ada alif lam kan? Ini tak ada alif lam, dia kata walaupun tak ada alif lam tapi dia nyata. Alif lam tu bukan makna nyata. Alif lam tu maknanya khusus. Khusus, definite, satu kataan. Jadi macam ni fitnatan. Fitnatun. Fitnatan tu adalah berbaris atas. Mana baris atasnya? Baris atas di atas ta marbutah tu. Kalau haufan maknanya yang baris atas fa. Tadarru'a yang baris atasnya atas ain. Jadi alamat nisbihi. Alamat nisbihi maknanya tanda dia berbaris atas mana? Adalah fathah. Tanda dengan fathah. Zahirah tu mana nyata. Bukan alif lam. Zahirah tu maknanya nyata. Nyata apa yang maksud nyata? Nyata tu ta marbutah tu atasnya ada baris dua. Itu maknanya baris atas yang nyata lah. Bukan baris atas dalam bentuk wanun, bukan. Atau baris bentuk yanun, bukan. Tapi dalam bentuk tanda. Tanda atas. Jadi ketiga-tiga ni semuanya ada tanda atas. Itulah tanda dia mansub. Bukan alif lam. Ni semua tak ada alif lam. Tak ada alif lam lah. Kalau ada alif lam dia bukannya dia bukan. So di antara kita nak kenal dia adalah maf'ul li ajlihi, kataan tu tak ada alif lam. Itu satu tanda yang pertama. Makna tak ada alif lam. Begitu contoh yang berikutnya ni. Maka janganlah diri kamu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Fala tazhab
Fa'il ini adalah tazhab. Tazhab ini adalah fa'il amar. Fa'il amar. Tazhab. Bukan fa'il amar. Okey. Fa'il mudhari' mudhari' majzum. Maknanya tazhab. Tazhab ni ba tu mati. Kenapa dia mati? Kerana depannya ada falah, la. Falah. Jadi la tu adalah adalah jangan. Maksud jangan. La jangan. La jangan. Depannya ada fa'il mudhari' majzum, berbaris mati. Kerana dia tanda jangan. Kalau tanda tidak, ba ni berbaris dhamma. La tazhabu. La tazhabu. Maknanya itu jangan kamu pergi. Tapi ini bukan maksud jangan. Ini maksud itu maksudnya tidak. Tapi ini maksud jangan. Jangan kamu pergi. Tazhab ni pergi. Tetapi dalam ayat ini bukan maksud pergi. Maknanya jangan kamu pergikan jiwa kamu ke dalam kesusahan. Pergi di sini, tazhab di sini bukan pergi. Tetapi merosakkan diri kamu. Jangan kamu merosakkan diri kamu. Nafsuka. Jangan kamu rosakkan diri kamu. Alaihim. Kerana mereka. Mereka apa? Hasaratin. Kerana mereka tak nak ikut. Jadi hasaratin ini maknanya adalah terlalu sedih. Jadi terlalu sedih ini adalah maf'ul li ajlihi. Kenapa mereka terlalu sedih? Kerana mereka mereka bersedih kerana mereka lihat orang yang dia dakwah tu tak nak terima. Para nabi, para sahabat semua buat kerja dakwah. Jadi kalau mereka tak nak terima, kamu jangan sedih. Hasaratin ini adalah dari perkataan hasara. Hasara tu maknanya rugi. Maknanya sedih. Sedih. Tapi dia dalam bentuk li'annahu jamak mu'annas salim. Maknanya mu'annas salim. Jadi dia bagi bawah. Kita kata tadi dia mesti bagi atas. Tapi ini bagi bawah. Macam mana pula dia duduk di tempat maf'ul li ajlihi. Kerana dia adalah mabni. Jamak mu'annas salim mesti bagi bawah. Ataupun bagi dhamma. Tak boleh bagi atas. Oleh kerana maf'ul li ajlihi ni adalah mesti bagi atas, maka bagi atasnya adalah bagi bawah ni. Bagi bawah. Tin tu bawah. Tak ada tanda dua tu. Itu adalah bagi mansuh dia. Sebab dia mabni. Mabni apabila bagi atas atau bagi bawah, kedua-duanya mesti bagi bawah. Kalau dia bagi atas pun bagi bawah. Kalau dia bagi bawah pun bagi bawah. Jadi itu adalah sifat kepada jamak muannas salim. Bagi bawah. Jangan cari mana dia punya fa'il dia punya isim yang bagi bawah, tak ada. Tak ada kerana ini jamak muannas salim, tak boleh berbagi atas. Jadi untuk menggantikan bagi atas itu diletakkan bagi bawah. Jadi hasaratin ni adalah sebenarnya hasaratan. Tapi salah. Tak boleh bagi atas kepada jamak muannas salim, kena bagi bawah. Jadi di sini hasaratin adalah maf'ul li ajlihi, mansub. Alamat mansub dia mana? Alamat nisbihi al-kasrah. Kasrah lah alamat mansub dia. Kenapa macam tu? Kerana li'annahu jamak muannas salim. Sebab dia jamak muannas salim. Kataan tu jamak muannas salim. Jadi tak bolehlah kita nak letak dia dengan bagi atas. Kerana pantang dia lah bagi atas. Dia tak boleh bagi atas. Okey? Itu tanda dia maf'ul li ajlihi dengan tanda mujarrad. Mujarrad min alif lam. Mana tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, bukanlah. Bukan dia maf'ul li ajlihi. Satu sifat dia. Mujarrad. Ada perkara berbangkit? Mujarrad. Tak ada ya? Okey, Ustaz boleh. Kalau tak ada, kita pergi kepada contoh.
Kedua. Yang kedua tadi Ustaz, yang hasarati tu, maaf, cuma khas untuk jamak muannas salim dia lah. Ya, Kalau jamak muannas salim mesti bagi bawah lah. jamak muannas salim satu kata ni saja. Okey. Jamak muannas salim tak ada baris atas. Okey. Itu baris bawah. Yang untuk inilah li ajlihi ni. Ya. Okey. Bukan nak untuk jadi yang asalkan dia jamak muannas salim, Ha. dia tak boleh baris atas. Okeylah. Okey. Walaupun dia tidak duduk di tempat li ajlihi. Baris atas. Tak boleh baris atas. Alright. Itu Faham. adalah benda yang terpaksa kita ingatlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya. Ya. Yang Ustaz tadi maksud tadi yang tak ada alif lam untuk satu contoh. Maf'ulun ajali, yang kedua idhafah tu ada contoh Ustaz dalam surat Ini 96 tak ada. contoh yang kedua ni. Yang ni ke? Yang kedua ni. Asaratin tu. Ni yang kedua. Muka surat 97. Oh, yang 96 tak ada idhafah Yang pertama tak ada alif lam. Okey. Yang kedua idhafah. Bermakna Ustaz yang 35.8 ni ayat ni dia bukan memang tak ada alif lam, maknanya yang ni termasuk mujarrad min alif lam Ya, maknanya dia kata ada dua. Ada dua keadaan. Yang Satu pertama tak ada alif lam. Yang kedua Yang idhafah. kedua dia sebagai idhafah. Idhafah. Yang ni hasratun bukan idhafah Jadi yang ini bukan idhafah ni. Oh, dia maknanya alif masih lam. lagi tiada alif lam Ini contoh tak ada alif lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Di ajalihi tak ada alif lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Kemudian yang kedua tanda dia mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Jadi apabila mudhaf, tuan-tuan kena tahu apa syarat mudhaf ni. Syarat mudhaf di antaranya tak ada alif lam. Yang keduanya, dia boleh baris atas, boleh baris bawah, boleh baris depan. Itu kalau mudhaf. Mudhaf pun yang lagi mesti baris bawah. Tapi mudhaf saja dia tak ada alif lam. Dan dia tak ada tanwin. Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Dan kalau dia sebagai maf'ul li ajlihi, dia mestilah idhafah yang berbaris atas, tak ada tanwin, tak ada alif lam. Sebagai idhafah, dia tak boleh ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Itu idhafah. Tapi idhafah ni boleh baris dhamma, boleh baris atas, boleh baris bawah. Itu kalau idhafah saja. Tapi kalau dia idhafah ataupun mudhaf, dia duduk di tempat li ajlihi, dia mesti baris atas. Kalau baris bawah bukan. Kalau baris dhamma bukan. Ada masa dia berbaris dhamma, ada masa dia baris atas. Mudhaf ni. Ada juga masa dia baris bawah, ada atas, ada bawah. Ada dhamma. Tapi kalau selain pada baris atas, dia bukan duduk di tempat li ajlihi. Dia mesti baris atas. Walaupun dia dhamma, tapi idhafah dia berbaris atas. Cuba tengok contoh kita sini. Contoh kita sini ayat yang surah yang keempat, ayat 38. Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka kerana riak kepada manusia. Kenapa dia nafkahkan harta dia? Riak. Jadi kerana riak. Jadi kerana riak itu adalah maf'ul li ajlihi. Dan barisnya mesti baris atas. Kat sini wallazina yunfikuna fi na'am wa lahum riya'a. Riya'a berbaris atas. Boleh beria'un, boleh bera'i. Tapi riya' ni berbaris atas. Bila riya' ni berbaris atas, lepas tu ada dia punya mudhafun ilaihi, nasi berbaris bawah, maka riya'a ni adalah duduk di tempat maf'ulun ajlihi. Kalau riya'u, boleh, tak ada salah. Tetapi dia bukan maf'ul li ajlihi. Boleh juga riya'i, tetapi dia bukan maf'ul li ajlihi. Dia mesti riya'a. Riya'a kemudian nasi. Mesti ada dia punya mudhafun ilahi dia. Dan mudhafun ilahi dia kita tahu dia adalah berbaris bawah. Baris bawah. Nasi. Baris bawah.
Jadi dalam ayat ini ria'a adalah maf'ul li ajlihi mansub. Alamat mansub dia mana? Alamat mansub dia fathah. Fathah apa? Fathah di atas hamzah tu. Alamat mansubnya adalah fathah zahirah. Makna fathah tu mansub tu bukannya alif nun ke ataupun ya nun ke, bukan. Tapi tanda. Tanda tu makna kita Zahir. fathah zahirah. Zahir. Nampak, kita nampak tanda dia. Zahir. Nasi maknanya dia riak kepada manusia. Jadi ria'a tu adalah li ajlihi. Kerana dia menjadi sebab. Kerana apa? Kerana manusia tu beryungfiku amwaluhum. Makna mereka menafkahkan harta mereka. Menafkahkan harta mereka ini sangat baik. Dan sangat dituntut. Dan diberi pahala bukan sahaja banyak, tapi berterusan. Yungfiku. Dan amwalihim sangat baik. Tetapi dia jadi celaka, dia jadi malam kerana ria'a nasi. Kerana dia riak pada manusia, habis segala-galanya. Ibarat macam tanah kering, taburan tanah kering di atas batu yang licin. Bila datang hujan lebat dan angin, semuanya habis semuanya. Tak ada sebiji kecil pun tinggal. Batu-batu ataupun tanah-tanah tadi yang letak atas batu yang licin tu, walaupun sebiji yang kecil pun tak ada tinggal. Begitulah gambaran Allah nak beritahu siapa yang buat kerja kerana hendakkan riak kepada manusia, nak tunjuk pada manusia, maka dia punya balasan langsung tak ada, bersih, sebersih-bersihnya. Bukan bersih bagus, bersih maknanya tak ada tinggal. Ibarat tanah tadi letakkan atas batu, kemudian datang hujan, datang angin kuat, tak ada tinggal satu pun. Jadi begitulah pahala bagi orang yang berinfak ataupun membuat ibadat kerana manusia ataupun kerana nak tunjuk kepada orang. Dia tak dapat apa-apa, kosong. Tak dapat apa. Sebagaimana tanah di atas, serbuk tanah di atas batu yang licin, dia tak dapat apa-apa balasan pun. Walaupun yang diinfak tu banyak, walaupun ibadat yang dia buat tu banyak, tetapi dia tak dapat balasan apa-apa. Malah dapat dosa. Orang yang riak ini adalah orang yang berdosa. Bukan saja tak ada balasan, malah berdosa. Jadi elakkan diri kita daripada membuat sesuatu perkara kebaikan yang nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang, jangan buat sama sekali. Sebab bukan saja tak dapat pahala, malah berdosa. Kalau infak habis duit saja, tak dapat apa-apa. Di akhirat besar tak ada, kamu tak ada. Kamu tak simpan pun. Yang kamu simpan kerana nakkan pujian manusia. Hari ini awak pergilah minta dengan manusia yang kamu nak puji tu, mintalah pahala kepada dia. Aku tak bagi pahala sebab engkau buat bukan kerana aku. Tuhan akan berkata macam tu. Kerana manusia membuat ini benda berat ni. Berdosa yang besar, benda yang berat. Di sana besok tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Apa pun tak ada. Jadi lepas riaan ini dia adalah di tempat mudhaf. Mana mudhafun ilahi dia? Mudhafun ilahi adalah nasi. Batu si ni bagi bawah. Sebab dia duduk tempat mudhafun ilahi. Jadi di sini an-nasi adalah mudhaf ilahi. Mudhafun ilahi hukumnya majrul. Mana majrulnya? Mana alamat dia? Alamat jarhi kasrah. Mana kasrahnya? Kasrahnya di bawah sin. Zahirah. Zahirah maknanya nyata. Tanda baris bawah tu. Tanda bawah nyata. Bukan tanda baris bawah dengan yanun. Bukan. Tapi dengan tanda baris nyata. Tanda baris. Sebab tanda baris ni boleh dua. Sama ada dengan baris atas, bawah, depan. Satu lagi dengan yanun, alif nun, wanun. Jadi dia ada dua cara tanda. Tanda atas, tanda bawah. Tanda bawah pun ada satu dalam bentuk tanda
Satu lagi dalam bentuk ya nun. Ataupun ialah ya nun lah. Ya nun tu menunjukkan tanda dua. Tanda bawah. Tanda baris bawah. Kalau dua ya nun, nunnya baris bawah. Kalau jamak, ya nun juga, tapi nun tu baris atas. Itu tanda jamak. Yang berbaris bawah. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa. Ada perbincangan. Okey, Ustaz boleh. Okey, ya. Kalau tak ada, kita pergi kepada muka surat 98. 98 ini adalah maf'ul li ajlihi, tujuannya adalah menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Jadi faedah dia apa? Faedah dia maf'ul li ajlihi, isim mansub yang membawakan sebab-sebab berlakunya sesuatu perbuatan. Sebab Jadi ini adalah makna dia lah. Ini dia punya faedah dia. Faedah dia adalah maf'ul li ajlihi, isim mansub ya'ti sababi udusi fa'li. Jadi faedah dia adalah menunjukkan yang membawa sebab berlakunya suatu perbuatan. Maknanya dengan adanya li ajlihi ini, maka kita dapat cari apa sebab satu-satu perbuatan itu berlaku. Jadi contoh di sini. Contoh dalam ayat ini. Saya pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Azhabu ila madrasah li talibil ilmi. Jadi saya pergi sekolah untuk mencari ilmu. Ayat ini tidak ada menggunakan maf'ul ajlihi. Tapi ayat ini kita boleh buat ayat lain yang maksudnya sama dengan menggunakan fi'il li ajlihi yang mana maksudnya sama. Di sini azhabu ila madinati talaban lil ilm. Tadi li talibi ilmi, yakni talaban. Cari ni pencarian. Isim lah, jadi isim lah. Jadi sini isim. Isim. Jadi maknanya saya pergi sekolah talaban. Talaban maknanya pencarian. Pencarian ilmu. Jadi di sini untuk mencari. Yang ini pencarian. Yang sini adalah fa'il. Yang sini adalah mazdar. Ini mazdar. Mazdar. Isim mazdar. Isim mazdar. Dan maksud yang sama dia adalah syarat tadi. Syarat yang pertama adalah tak ada alif lam. Syarat yang kedua dia sebagai mudhaf. Jadi sebagai mudhaf. Dia adalah sebagai mudhaf. Kemudian tapi di sini dia mudhaf tapi dia dalam bentuk mazdar. Mazdar. Ini mazdar. Talaban ni maknanya mazdar. Jadi dia adalah duduk di tempat maf'ul li ajlihi. Dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam adalah kalau dia ada alif lam tak boleh lah. Bukanlah. Tapi tak ada alif lam. Dia adalah duduk di tempat li ajlihi. Jadi maknanya faedahnya maknanya kita tidak hanya boleh membuat ayat macam ni je. Tidak. Maknanya kita boleh ubah-ubah. Kita boleh buat ubah dengan menggunakan maf'ul li ajlihi. Tidak dengan macam ini saja. Ini ayat biasa je lah. Tak ada apa-apa dia punya izah dia. Tapi yang ini adalah dia punya izah dia yang menggunakan li ajlihi. Ada kebiasaan. Maksud sama. Kita nak sampaikan benda yang sama tetapi yang ini lebih ada ilmu lah. Untuk pencarian ilmu. Okey. Untuk mencari. Di sini kenapa dia boleh duduk sini? Kerana dia tak ada alif lam.
dia tak ada alif lam. Kemudian taliban di sini dikata isim maf'ul li ajlihi mansub. Isim maksud. Mansublah, Maksud. mansub. Dan lil lil ilm lil ilm lil lil talaba Ja, talaba jar. Wal majrur. Bin. talaba di talaba ini adalah majrur. Ja dia ada li. Lam. Kemudian yang ni li juga, li ilmu dengan li talaba itu adalah ja. Jawab majrur. Majrurnya talabi, yang ni ilmi, itu adalah dia punya majrur. Jadi ini ayat biasa. Kalau kita gunakan ni, maknanya ayat biasa. Tapi kalau kita gunakan talaban, Alaban. itu adalah ayat menggunakan li ajlihi. Okey. Dengan menggunakan li ajlihi, kita boleh membuat satu ayat lain yang maknanya sama, tapi tidak gunakan cara inilah, cara biasa. Bukannya apa namanya? Bukan saja kita boleh kata selamat pagi, kita boleh juga kata sabah khair. Sabah khair itu adalah cara lain. Biasanya selamat pagilah, tapi kita tukar pada sabah khair, jawapan dia sabah nur. Jadi kita mengubah cara daripada selamat pagi dengan kepada sabah khair, sabah nur. Jadi maknanya itulah faedah dia. Salah satu faedah lah. Kemudian cuba tengok contoh yang ini. Saya taat kepada ibu saya untuk mendapat redha Allah. Ati'u walidati li ardi Allah. Ini satu ayat. Betul ayat ini, tak ada salah. Ati'u, saya mentaati. Walidati, ibuku, ibu saya. Li ardi, gunakan li ardi, untuk mencari keredaan Allah. Ayatnya betul. Tetapi kita nak ubah sikit. Dengan menggunakan ajlihi ni kita boleh ubah perkataan yang dalam bentuk biasa ni, nausarah ni, kepada ati'u walidati arda'an Allah. Arda'an Allah. Ini maknanya dengan menggunakan perkataan li ajlihi, kita boleh buat ayat yang maksudnya sama tetapi lain susunan. Lain daripada gunakan li, kita gunakan masdar. Li ardi itu fa'il, ini adalah masdar. Li ardi. Jadi dia tak ada alif lam di sini. Oleh kerana itu dia layak duduk tempat li ajlihi. Li ajlihi. Ajlihi. Tak ada alif lam. Li ajlihi. Okey. 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 Jadi itulah dia antara apa dia punya faedah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak bercakap, nak gunakan ayatnya, boleh gunakan biasa punya, ataupun boleh gunakan li ajlihi dalam tu. Jadi nampaklah ayat tu cantik, lebih cantik lah. Maknanya lebih fasih lah. Bila kita boleh gunakan benda-benda ini, maknanya dia lebih fasih lah. Tidak macam rasanya zahabtu ila madrasah. Jadi kan biasa je. Tapi kalau ada li ajli dalam tu, bukan dia menambah nilai. Jadi ayat Quran tu macam tu. Dia ada tambahan nilai yang mana nilai tu manusia tak boleh tambah. Hanya Allah yang boleh menambah macam tu. Kemudian lagi satu, ataupun sambungan faedah tadi, iaitu contoh dia, saya bersungguh belajar kerana mengejar kejayaan. Ini ayat menggunakan li ajlihi. Tidak menggunakan ayat biasa. So, ayat biasa itu kita dah biasa dah. Kita tinggalkan, dia ambil ayat li ajlihi saja. Dan ayat ini ajtahidu fi muzakarati
yan lin najah. Jadi ajtahidu maknanya saya bersungguh-sungguh, saya pulut, saya membuat kerja dengan sungguh-sungguh. Apa kerjanya? Fi muzakarah. Muzakarah iaitu belajar bersungguh-sungguh. Jadi saya belajar bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana sa'yan. Sa'yan apa? Sa'yan najahi. Sa'yan najahi kerana hendakkan ataupun kerana mengejar ataupun kerana bertungkul lumus untuk mencari kejayaan. Jadi sa'yan di sini adalah li ajlihi. Dan dia cukup syaratnya kerana tak ada alif lam. Tak ada alif lam tu tanda dia boleh duduk tempat li ajlihi. Ataupun tanda dia boleh jadi dia dalam bentuk mudhaf. Tapi ini bukan dalam bentuk mudhaf. Jadi dia jadi sesuai duduk di sini kerana dia tak ada alif lam. Bukan kerana mudhaf, tapi kerana dia tak ada alif lam. Jadi tak ada alif lam tu salah satu syarat untuk dia menjadi perkataan yang boleh duduk di tempat li ajlihi. Jadi sa'yan tu adalah perkataan maf'ul li ajlihi. Jadi sa'yan adalah maf'ulun li ajlihi isim mansub. Mansub mana? Ataya itulah. Yan. Ja'a li bayani sababi. Dia datang dengan membawa sebab. Sebab apa? Hudusi. Sudah terjadinya fa'il. Jadi sa'yan ni adalah menjadikan sebab. Sebab apa? Sebab kepada kenapa dia belajar bersungguh-sungguh. Dia belajar bersungguh-sungguh itu sebabnya kerana nak mengejar. Mengejar apa? Mengejar kejayaan. Kejayaan. Okey? Okey. Kalau okey, tengok contoh seterusnya. Kami bersedekah kepada orang fakir kerana mencari keredaan Allah. Tasaddaku. Tasaddaku tu ada sabdu. Maknanya berusaha dengan bersungguh-sungguh lah tu. Tasaddaku. Maknanya aku bersedekah. Kami, maknanya kami. Kami bersedekah. Ala fakir. Kepada fakir, orang miskin. Kenapa kami bersedekah kata orang miskin? Ibtira'a. Kerana kami hendak mencari mardatillah. Mardatillah. Jadi ibtira'a ini adalah li ajlihi. Dan dia duduk di tempat maf'ul li ajli dan dia tak ada alif lam. Dia bukannya sebagai mudhaf tapi dia sebagai dia tak ada alif lam. Ibtira'a. Tak ada alif lam dan berbaris atas. Satu. Itu tanda dia li ajlihi. Apa tanda, apa sebabnya dia bersedekah? Kerana mencari keredaan Allah. Kerana mencari mardatillah. Keredaan Allah. Jadi ibtirah ni adalah jadi sebab kenapa tasaddaku. Tasaddaku itu bersedekah kepada orang miskin kerana nak mencari mardatillah. Ibtirah adalah maf'ul li ajlihi. Isim mansub. Maksudnya atas hamzah. Baris atas hamzah. Ja'a li bayani sababi udusi fi'il. Jadi dia datang dengan apa? Dengan keterangan. Keterangan apa? Sebagai sebab. Sebab terjadinya fa'il. Jadi aku ibu sedekah ni kerana mencari keredaan Allah. Jadi dia duduk di tempat li ajlihi. Jadi tuan-tuan kena ingat tanda dia. Nak katakan dia ni li ajlihi ke, maf'ul bi ke, maf'ul yang kita dah belajar sebelum ni, maf'ul mutlak ke, kena ingat tanda. Kalau maf'ul mutlak apa tanda dia? Yang kita dah belajar. Apa tanda kataan tu maf'ul mutlak? Baris.
Maf'ul mutlak. Nanti kan. Dia Mutlak. ulang perkataan tu macam apa tu 2 kali. Kalau lama apa tu kan contoh. Satu ulang. Lagi-lagi. Apa lagi tanda ni? Pengulangan perkataan. Fa'al. Satu lagi. Apa tanda? Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa kita mau baca. Kita baru belajar. Aduh ya Rabbi. Yes. Penekanan maksud. Ya. Dia masdar. Untuk menerangkan jenis terbilangan. Lupa ni. Tengok. Dia tanwin. Tanwin. Oh, Kira'atan. Dia mesti ada kira'atan. Dia kena ada tanwin. Kalau tak ada tanwin maknanya bukanlah tu. Jadi itu tanda maf'ul mutlak. Tanda muajjal, tanda maf'ul li ajlihi. Apa tandanya? Yang pertama tak ada alif lam, yang kedua mudhaf. Dia mudah. Ada alif lam dan yang kedua mudhaf. Itulah tanda dia. Kalau kataan tu betul dengan tu, salah satu daripadanya tak ada alif lam ataupun mudhaf, betul lah tu. Dia adalah tanda li ajlihi. Kalau tidak susah, kalau tak ingat benda tu susah kita nak bezakan ajlihi ke maf'ul bih ke maf'ul mutlak ke atau yang lain-lain lagi. Kita ada lagi banyak maf'ul yang kalau tak hati-hati kita susah nak bezakan atau nak cari mana tu li ajlihi, mana selalu maf'ul bih, mana satu lagi mutlak, dan ada lagi ma'ahu dan sebagainya, ada lagi. Jadi kalau kita ingat tanda tu, tuan-tuan akan menjadi masalah nak menentukan dia maf'ul apa. Jadi yang tanda-tanda tu tuan-tuan kena letakkan di tempat lain supaya tengok je ingat. Kalau tidak nanti dia akan lupa lah. Itu dah biasa lah. Lupa tu memang lupa biasa lah. Jadi cara untuk kita menghilangkan kelupaan tu dengan cara banyak tulis. Kita tulis. Dia ajli, tanda dia 1, 2. Maf'ul bih, tanda dia 1, 2, 3. Maf'ul mutlak 1, 2 dan sebagainya. Kena ada tanda-tanda tu. Dia punya keyword tu kena ada supaya bila kita tengoknya kita boleh bezakan dia antara banyak maf'ul. Jadi maf'ulnya ada 5 sekali. Jadi kita baru pergi 3 baru. Okey. Jadi kemudian contoh yang berikutnya. Saya makan ubat kerana inginkan kesembuhan. Saya makan ubat. Kenapa awak makan ubat? Kerana saya nak sembuh. Jadi inginkan tu adalah dia punya li ajlihi. Sebab kenapa saya makan ubat. Atanawalu. Atanawalu ni adalah makanlah. Makan. Dawa'a. Dawa'a tu adalah ubat. Jadi saya makan ubat. Raghbatan. Raghbatan kerana inginkan. Belum sihat lagi. Saya ingin sihat. Fi sifat. Jadi dia belum sihat. Sebab tu dia nak makan ubat. Sebab dia tak sihat. Jadi atanawalu dawa'a. Dawa'a ni kenapa bagi atas? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa tanda maf'ul bih? Dan ayat Bagi atas. Fathah. Fathah. jadi maknanya Zahirah fi akhir. ada tanda dia maf'ul bih. Fathah zahirah. Tanawalu dawa'a. Jadi ini maf'ul bih. Kemudian diikuti dengan maf'ul li ajlihi. Ghabatan. 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 Ada ayat ni mati. Mansub. Ghabatan. Jadi mana maf'ul bih kemudian maf'ul mutlak. Fi safa'i. Kenapa safa'i? Fi safa'i. Kenapa tidak Lepas harap jar. Baris Ya. bawah. Jar majrur. Jangan kata maf'ul bih pula. Jangan kata Jawa majrur tu Ustaz. dia bukan maf'ul. Dia adalah Jawa majrur lah. Jawa majrur fi. Atanawalu
itu adalah perbuatan saya makan. Hmm. Dawa, Saya makan ke Ustaz, saya ambil Ustaz. ya, Saya ambil tu saya makan. maksud dia sama. Kalau ubat ni boleh ambil, boleh makan. Makan Boleh tu aku minum. hulu kan, aku hulu. Kalau kata syarab pun betul. Oh, Ubat ni boleh juga dalam bentuk minum. Boleh juga dalam bentuk dawa yang makan biji tu. Boleh juga ambil. Semua tu boleh. Tapi apabila makan masuk dalam mulut, itu lebih kepada atanawa. atanawa. Macam dia kata, saya makan pagi. Atanawa al-futur. Jadi, saya makan pagi. Bukan saya akala. Akala tu maknanya, betul lah makan. Maksudnya sama makan. Tapi ini lebih kepada berbentuk makanan. Makanan. Atau ubat. Ubat tu atana. Okey. Jadi ghar bata adalah maf'ul li ajlihi. Isim mansub. Kemudian jaa li banani sababi hudusi fi'li. Macam tadi juga lah. Maknanya ini adalah li ajlihi. Kenapa kita kata li ajlihi? Ada syarat ni kerana tak ada alif lam. Dia bukannya sebagai mansub, dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam tu mencukupkan syarat dia duduk di tempat li ajlihi. Dan dia membawa keterangan. Keterangan apa? Keterangan sebab perkataan itu digunakan. Dalam hal ini, atanawal. Dengan atanawal tu, kenapa kamu makan? Sebabnya adalah kerana untuk inginkan kesembuhan. Okey. Saya rasa semua contoh-contoh ni straightforward. Tiada yang berpusing-pusing. Cuma tanda dia tak ada alif lam. Yang ni pun tak ada alif lam. Yang ni pun tak ada alif lam. Bukan tanda mudhaf. Tanda mudhaf kena check apa macam mana dia punya ayat yang dia sebagai mudhaf yang tadi. Yang kita belajar tadi. Okey. Berikutnya. Saya makan makanan yang sempurna kerana menjaga kesihatan saya. Atanawalu ta'ama mutakamilah ifazan ala sihati. Atanawalu maknanya saya makan atau saya mengambil apa? Ta'ama. Sebab itu min tu bagi atas. Ta'ama kerana dia maf'ulun bih kepada atanawalu. Mutakamilah. Kenapa mutakamilah ni bagi atas? Al-mutakabila. Boleh jawab. Boleh tak saya baca mutakamili atau mutakamilu? Tawabek ikut. Dia menerangkan hal. Tawabek ikut. Sebabnya dia sebagai sifat. Sifat kepada ta'am. Ta'amah. Ta'am ni makanan, mutakamili ni kompleks. Sempurna. Jadi sifat kepada makanan tu adalah sempurna. Jadi oleh kerana ta'ama ni min bagi atas kerana dia adalah maf'ulun bih, maka mutakamila juga adalah sifat kena bagi atas juga. Ada alif lam, dua-dua ada alif lam, kedai ini bagi atas, kemudian ini laki-laki, yang itu laki-laki. Maka cukuplah syarat dia sebagai sifat. Jadi bersifat maknanya dia mesti mempunyai bagi yang sama dengan yang disifatkan. Kemudian hifazan. Hifazan ni maknanya menjaga. Mengawal. Hifazan. Jadi hifazan ni tak ada alif lam. Oleh kerana dia tak ada alif lam, maka dia adalah li'ajlihi. Hifazan ni adalah masdar. Masdar. Tetapi dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam, dia adalah li'ajlihi. Jadi hifazan adalah maf'ul li ajlihi. Baina sababa udusi fa'il. Macam tadi juga lah. Jadi maknanya dia membawa keterangan menjadi sebab kepada datangnya fa'il. Jadi hifazan. Hifazan itu adalah dia punya li ajlihi. Dia adalah
Sebab. li'ajlihi. Boleh tak kita kata dia sebagai maf'ul mutlak sebab ada tanwin ni, hifazan? Boleh tak kita kata ini adalah maf'ul mutlak? Boleh tak? Hifazan. Boleh tak kita kata ini hifazan ni adalah maf'ul mutlak sebab ujungnya ada tanwin? Tak. Boleh? Boleh ke tidak jawab? Ya ataupun tidak? Cuba beri jawapan. Boleh tak kita kata ini sebagai maf'ul mutlak sebab ada tanwin? Ada siapa-siapa yang volunteer nak beri jawapan? Ada satu je, ya atau tidak, itu je. Mutakalimah. Tak boleh Ustaz pasal Sebab apa tak boleh? tu pasal al-mutakalimah tu tak ada tanwin tu. Tak ada? Tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Hmm. Dah mutakalimah ni memang dia sifat pada Nah, ta'am. jadi sifat memang tak ada. Dia sifat pada ta'am. Yang Betul. saya nak tanya ni, hifazan tu boleh tak jadi sebagai maf'ul mutlak? Sebab ujungnya tanwin. Cuba press sikit kita punya otak ni untuk dapatkan jawapan. Boleh ke tidak? Sekarang ni dia ada li'ajlihi. Betul. Memang li'ajlihi. Tapi soalannya, boleh tak kalau saya kata dia adalah maf'ul mutlak? Kerana ujungnya ada tanwin. Hifazan. Ayo. Jawabnya boleh ke tidak? Itu je jawabnya. Sebab. Saya cuba Ustaz. Kalau macam maf'ul mutlak tu, antara ciri dia tu dia menceritakan macam Fariha, macam mana gembira tu, Fariha kepentingan dulu, nota dulu kan. Yang ni dia tak ada nak tunjuk menceritakan lebih lanjut tentang apa ni, tu'am tu. Ini memang sebab. Kalau mutlak tu dia ada macam ada jenis apa perbuatan tu diterangkan lagi. Menguatkan maksud perbuatan. Jadi jawapan yang sebenarnya, jawapan yang sebenarnya maf'ul mutlak itu dia mengulangi fa'il sebelumnya. Jadi fa'il sebelumnya maknanya atanawalu. Jadi kalau di sini perkataan atanawalu diletak, barulah itu sebagai mutlak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi iza zul tu adalah disebut kembali zalaha, maknanya digoncang sehabis-habisnya. Jadi maknanya untuk menjadi maf'ul mutlak, dia kena ada fa'il tu yang diulang. Fa'il yang diulang. Bukannya di sini, ini bukan fa'il. Hifazan ni dia sudah menjadi, dia bukan mengulangi fa'il. Fa'il dia atanawa. Kalau dia gunakan di sini atanawala sini, atanawalun sebagai contoh, atau atanawalan, itu maknanya dia ulang atana. Kalau ulang atana tu betul lah dia sebagai maf'ul mutlak. Sampai sekarang ni bukannya ulangan ni. Ni perkataan hafazun ni bukan perkataan ulangan dalam ayat ni. Tak ada pun ulangan dalam ayat ni. Jadi oleh kerana itu dia tak boleh menjadi maf'ul mutlak. Dengan perbincangan ini saya harap tuan-tuan lebih teringatlah maf'ul mutlak tu macam mana, maf'ul li'ajlihi tu mana. Jadi kalau dengan tak timbulkan soalan-soalan tu, barangkali kita tak ingat. Dengan bincang-bincang tu insya-Allah dia lebih ingatlah. Okey. Yang ini selesai. Contoh yang kedua. Kami membanyakkan membaca cerita kerana berminat dengan pengetahuannya. Nuksiru. Nuksiru maknanya kami membanyakkan. Min qiraati, membaca. Qisas, buku cerita. Kami membanyakkan. Ini fa'il. Fa'il mudhari'. Depannya nun, iaitu kami. Kami membanyakkan daripada membaca cerita. Hubban fi
ma'rifah. Fil ma'rifah. Kerana kami berminat. Kerana kami cinta. Cinta kepada ilmu. Kami banyak membaca cerita ni. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Saleh. Semua sekali ni kenapa? Kami cinta kepada ilmu yang telah dialami. Hello. Ya. Okey. Jadi hubban tu adalah dia punya liajlihi. Liajlihi. Jadi kami membanyakkan membaca kisah. Kenapa? Sebabnya hubban. Kami minat. Hubban kami minat. Berminat pada ilmu yang terdapat padanya. Baca surah Al-Kahfi. Kenapa banyak kali baca? Kerana kami berminat dengan dia punya ilmu yang terdapat dalamnya. Termasuklah ilmu yang dibawa oleh Nabi Musa. Ilmu yang orang boleh tidur sampai 300 tahun lebih dan sebagainya. Jadi itu adalah pengajaran. Kami minat nak baca itu. Kami banyak-banyak baca itu kerana apa? Kerana minat kepada ilmu yang dapat itu. Dan masa yang sama di samping minat, kita nak cari apa yang Allah nak sampai ke dalam cerita itu. Apakah ilmu yang boleh kita ambil daripada cerita-cerita Al-Kahfi sebagai contoh. Jadi hubban itu adalah maf'ul li ajlihi. Kenapa li ajlihi? Kerana tak ada alif lam. Baina sababa hudusi fa'il. Nuksiru. Maknanya dia membawa sebab. Dalam ayat ni dia menerangkan sebab kenapa perkataan tu kepada perkataan yang digunakan. Yang digunakan di sini adalah nuksiru. Nuksiru. Jadi dia menunjukkan kenapa banyak-banyak baca itu. Tujuannya kerana kami cinta kepada ilmunya. Okey. Ada lagi? Ada kebangkit? Tak ada ya? Tak ada Ustaz. Tak ada, okey. Kita teruskan. Ayat berikutnya, saya telah mendirikan malam kerana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kumtu, saya berdiri alai pada malam hari. Kenapa? Takruban. Takruban maknanya mendekatkan diri ilallah, kepada Allah. Jadi takruban ini, mendekatkan diri ini adalah sebab kenapa kumtu. Jadi saya berdiri ini sebabnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takruban ini adalah maf'ul li ajlihi, dan dia tak ada alif lam. Jadi kumtu itu adalah maf'ul li ajlihi baina sababa hudusi fa'il, iaitu kataan kuntu. Kuntu maknanya saya berdiri. Asalnya adalah qama. Qama adalah tu sambung dengan saya. Jadi kita buang alif jadi kumtu. Tu saya. Kumtu adalah daripada kataan qama. Qama fa'il madhi. Jadi tujuannya saya berdiri itu kerana nak dekatkan diri pada Allah. Okey. Ada perkara berbangkit? Okey. Tak ada. Ada Ustaz. Tak ada, mana semua faham lah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Kemudian i'rab dia. Oh, Arab dia. Okey. I'rab. Tapi saya tak i'rab semua. Saya i'rabkan yang kita nak je. Yang ada kaitan dengan apa li ajlihi. Jadi ayatnya adalah na'budullaha haufan wa Haufan. tama'an. Wa ta'aman. Kenapa na'budu bagi dhammah? Na'budu. Na'budu. Kenapa bagi dhammah? Na'budu. Itu apa kayak mudahnya? Fa'il mudhari'.
Ada Pak Fred? Dari Kenapa? kami Kenapa? dulu nak dia nak Sentiasa. Ah, Sentiasa. Dia punya tu sentiasa in the future pun pakai apa menyembah tu doma sebab akan terus-teruslah. ah. Present tense kan. Jadi ini maf'ul ini adalah fa'il mudhari'. Sifat fa'il mudhari' ini maknanya berterusan. Berterusan. Istamra. Istamra maknanya berterusan. Istamra. Jadi kita kena terjemahkan kami berterusan menyembah Allah. Allah ha tu kerana maf'ul bih. Haufan. Haufan tu adalah maf'ul li ajlihi. Wa ta'aman pun maf'ul li ajlihi. Jadi semua ada hukum di sini. Nak budu fa'il mudhari'. Pada Allah adalah maf'ul bih kepada nak budu. Haufan adalah sebab kepada nak budu. Ta'aman pun adalah sebab kepada nak budu. Ya, ajlihi. Jadi Allah di sini adalah lafaz jalalah. Maf'ul bihi. Maf'ul bih. Bukan bihi. Maf'ul bih. Masuk. Hukumnya masuk. Maf'ul bih maknanya benda yang kita sembah. Iaitu Allah lah. Jadi dia adalah maf'ul bih. Alamat nisbinya adalah fathah zahirah. Jadi maknanya fathah atas Allah tu, atas ha tu, atas Allah ha tu adalah menunjukkan dia adalah maf'ul bih. Haufan menunjukkan dia li ajlihi. Apa tanda li ajlihi di sini? Dia tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam. Dan yang kedua wa ta'aman pun sama juga tak ada alif lam yang kita dah bincang tadi. Itu sebab kenapa kenapa kita kena bariskan macam inilah. Jadi kalau kita nak buat kita nak cakap. Kalau cakap tak berapa concern sangat masalah baris hujung. Tapi bila kita menulis, kita tahulah apa nak nulis kan. Kenapa ha ni baris atas? Kerana fa ni baris atas. Kenapa ta'aman ni baris atas? Kerana tanwin pula, kerana ada alif pula. Tu kena tahu sebab-sebab kenapa. Bila kita tahu semua ini semua, nanti kita boleh baca kitab yang tak ada baris. Baris. Kebanyakan bahasa Arab digunakan melalui majalah ke surat khabar ke, dia tak ada baris. Yang ada baris cuma Al-Quran dengan hadis dia. Kitab-kitab lain semua tak ada baris. Baca surat khabar lagilah tak ada baris. Kalau kita tak tahu nak membariskan dia tak tahu makna dia. Jadi dengan belajar ni 8 sebab kenapa dia berbaris dhammah, 12 sebab kenapa dia berbaris atas, dan 3 sebab kenapa dia berbaris bawah. Jadi kita dapat tahulah makna dia. Bolehlah baca kitab yang tanpa berbaris. Apa kita panggil kitab gondol. Kitab gondol. Kitab gondol. Kitab gondol maknanya kitab tak ada baris. dia tak ada rambut. Banyak berguna untuk kalau kita pergi ke luar negeri nak baca ke, nak baca headline ke, nak baca poster, apa-apa poster lah. Kalau kita tak boleh baca dengan tanpa baris, maka kita tak faham lah makna dia. Okey, jadi itulah perlunya tahu apa sebab dia baris atas, kenapa baris bawah, kenapa baris dhammah, kenapa dia baris mati dan sebagainya. Itu kena tahu. Barulah kita boleh menulis ataupun kita boleh faham apa kan perkataan yang dikehendaki. Boleh? InsyaAllah. Tak ada perbincangan? Okay. Tak ada, okey. Kemudian yang akhir. Yang akhir ini adalah pengarah telah bersalam dengan bersungguh-sungguh salaman kerana kemuliaan baginya. Safaha. Mudiru. Mutafawwika. Musafahatan. Takriman lah.
Jadi safaha. Safaha ni perkataan apa? Fa'il ke ataupun isim? Ataupun apa? Satu isim, fa'il ataupun PL. fa'il. Fa'il apa? PL madi sebab balik atas. Okey, asalnya apa? Safaha. Safaha makna apa? Telah bersalam ia. Sekarang ditambah alif. Apa makna dia? Saling bersalaman. Betul. Betul. Lulus. Okey. Safaha maknanya saling bersalaman. Fa'il apa? Fa'il madi. Oh, faham. Ada dia bagi atas. Bagi Safaha atas. itu adalah fa'il madi. Hmm. Mudir. Mudir adalah al-mudir. Maknanya apa maksud al-mudir? Al-mudir. Boleh jadi pengatua, boleh jadi guru besar, boleh jadi pengarah. Kenapa bagi dhamma? Baris atas tu dia sebagai fa'iluhu, baris depan Fa'il kepada dia fa'iluhu kepada safaha, kepada pembangunan ni, safaha. ni mudir ni bagi dhamma kenapa? Dia fa'il, sorry. Fa'il. Okey, betul. Kemudian al-mutafawwiqah. Mutafawwiqah ni maknanya menunjukkan bersungguh-sungguh lah. Musafahatan. Musafahatan, apa sebab dia bagi atas? Safaha musafahatan. Dia ulangi Mengulang perkataan perkataan. tu Ulangkan. untuk mutlak. Mengulangkan apa? Ulang perkataan safahah tadi. Jadi dia perbuatan ada safahah. jadi apa lah? Mutlak lah. Jadi, Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi sekarang ni dia duduk di tempat Maf'ul mutlak. mutlak. Lepas Hmm. tu takriman. Takriman maf'ul ajali. Jadi di sini safaha ni adalah fa'il madi. Okey. Al-iru adalah fa'il, pembuat. Al-mutafawwiqah itu adalah dia punya Maf'ul mutafawwiqah. bih. Maf'ul bih itu sini. Al-mutaf. Maf'ul bih. Saya rasa bagi atas ni kena tukar bagi dhammah lah. Dia bagi dhammah. Bukannya bagi atas. Oh, Ada silap dari segi bagi. Al-mutawwiqah. Bukan mutawwiqah. Jadi apa sebab dia bagi atas? Bagi dhammah. itu di situ maf'ul bih. Bagi mutawwiqah bukan qah tapi qaf. Jadi kenapa dia mesti bagi dhammah? Oh. Mudirun mutakal. Mutawwiqah ni maksudnya adalah bersungguh-sungguh lah kan. Ah, Maksud dia bersungguh-sungguh. Jadi maknanya dia kena bagi dhammah kerana ikut al-mudiru. oh, Al-mudiru ni fa'il. Jadi mutawwiqu ni adalah dia punya sifat kepada fa'il. oh, sifat itu. Sifat kepada fa'il. Okey. Sebab ini fa'il. Dia bagi dhammah ni kerana fa'il. Fa'il tu sifat dia apa? Sifat dia bersungguh-sungguh bersalah. Bukan salah hujung jari je, bukan. Bukan letak, tarik, tidak. Tapi betul-betul goyangnya, betul-betul goyang. Maknanya itu adalah sifat kepada mudir. Bila sifat mudir itu maknanya dia kena juga bagi dhammah. Oh, Jadi bau kena. Kemudian musafahatan.
Musafahatan ni adalah dia punya mazdar kepada safahah. Jadi musafatan. Dan oleh kerana dia mengulangi safahah, bermakna dia sudah duduk di tempat maf'ul Maf'ul mutlak. mutlak. Jadi sini ada maf'ul mutlak. Dan takriman ni pula adalah dia punya maf'ul li ajlihi. Kenapa li ajlihi? Dia ni pun adalah mazdar, tapi dia tak ada alif lam. Sepatutnya ada alif lam, tapi kenapa tak ada alif lam? Jadi tak ada alif lam tu kerana dia duduk di tempat li ajlihi. Jadi ini sifat, ini fa'il, ini fa'il madhi, ini fa'il, ini sifat pada fa'il, ini adalah maf'ul mutlak kepada safaha. Takriman adalah maf'ul li ajlihi. Jadi dalam ayat ni ada dua maf'ul. Satu maf'ul mutlak, satu lagi maf'ul li ajlihi. Kemudian lahu baginya. Jadi di sini mutawaffiqah juga satu mutawaffiqu, tapi silap. Jadi mutawaffiqu tu adalah maf'ul bih mansub. Oh, domah lah betul. Alamat nasbah fathah. Fathah. Maf'ul bih. Lebih mansub alamat nasbih fathah pula. So Al-Muttaq. nama tafau Mansub. Tak baca tak kena je Ustaz. Tawafiqu tu boleh domah. Tapi dia kata maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih dia mesti di atas mansub. betul baris fathah pula. Mana satu? Kalau kita letak alif qaf tu baris atas, maknanya dia bukan sifat. Kalau baris atas, maknanya dia jadi mutawaffiq, kita maf'ul bih. Maf'ul bih kepada Hal. pada apa? Hal boleh ke? Dia jadi hal. Hal di pasalaman bersusun. Ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu sifat lah. Hmm. Maknanya kalau baris dhammah tak betul lah dia maf'ul bih. Tak betul lah. Tak boleh. Jadi maknanya kalau nak maf'ul bih dia kena baris atas lah. Maknanya ini pun baris atas. Bagaimana asalnya baris atas, ini pun kena baris atas juga. Dua-dua baris atas lah. Yalah, dia mesti ikut fa'il je. Ikut fa'il dia. Maf'ul bih. Maf'ul bih ke mana? Itu soalannya. Maf'ul bih tu daripada mana? Ustaz, bukan tawabik ke sebab ada alif lam, semua tu kan sama dengan sifat kepada mudir, ada domah kan, ada banyak ciri yang menyebabkan dia menjadi apa? Menjadi mengikut. Patut dia begitulah. Kalau mengikut dia sama-sama bagi dhammah lah kan. Tapi kenapa maf'ul bih pula dia punya i'rab dia? Okeylah, yang ni nanti saya cek dulu. Okay. Jawapannya saya bagi tahu tuan. Mungkin saya silap. Baik Ustaz. Baik. Saya cek semula. Okey. Jadi yang ini kena cek. Okey, nanti saya cek jawapannya, saya akan beritahu insya-Allah. Okey, kenapa ini bagi dhammah? Ataupun kenapa dia bagi atas? Kat sini kata bagi atas. Yalah. Itu dia beri sebab sini. Tetapi kita dapati dia tak bagi atas, dia bagi dhammah. Sebab dia sifat. Nanti saya cek. Ada lagi soalan lain?
Okey. Kat ni tak ada Ustaz. Tak ada dah. Tak ada perkara berbangkit. Ustaz nak tanya yang takriman, Ustaz cakap dia tiada alif lam, Ya. dia maf'ulun li ajali. Antara dia nak apa kepada sebab apa, sebab apa? Biar apa dia punya tu menerangkan lebih terperinci tentang perbuatan. Mana nak takkan takriman, Ustaz? Dia Takriman. maf'ul ajali. Jadi dia ajlih ini menerangkan sebab. Sebab Kenapa dia bersalam. Dan bersalam dengan bersungguh-sungguh. Bersalam dengan serius. Kenapa dia bersalam? Kerana dia menghormati. Kerana kemuliaan. Memuliakan orang yang dia salam tu. Jadi takriman ni adalah li'ajlihi. Li'ajlihi itu maksudnya sebab apa dia bersalam bersungguh-sungguh. Dia salam bersungguh-sungguh kerana dia memuliakan orang yang dia salam tu. Itu maksud takriman tadi. Dan maf'ul li'ajlihi. Hukumnya mansub. Alamat mansub dia adalah fathah. Yang ini saya rasa tak timbul masalah sangat. Yang timbul masalah ni kenapa dia bagi atas? Sepatutnya bagi dhamma. Dan dia tulis di bawah sini, dia kata bagi atas. Jadi itu yang kita timbul pertanyaan. Nanti saya cek lah. InsyaAllah jawapan dia insyaAllah kita akan bagi kemudian. Okay. Okey. Jadi habislah bab kita, bab maf'ul li'ajlihi. Maf'ulun ajli. Akan datang insyaAllah 31 bulan 12 maf'ul ma'ahu. Ma'ahu. Ini pada 31 hari bulan 12. Hari terakhir tahun 23. 2023. tahun depan. Ujung tahun ni kita akan pergi kepada yang ke-6 iaitu maf'ul ma'ahu. Apa dia maf'ul ma'ahu? Nanti kita jumpa, kita bincang insya-Allah pada 31 bulan 12. Okey. Okey. Ada perkara mungkin? Ada perkara pandangan apa ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Saya mengenai maf'ul min ajlih ni, saya ni tak berapa faham sangat, tapi saya buat rujukan dia pada buku yang biru Ustaz. Ilmu Nahwu Formula ni. Yang dirumuskan situ, yang apa di sini yang Ustaz cakap tadi, maf'ul min ajlih ni sebenarnya maf'ul menjelaskan tujuan atau alasan kenapa satu perbuatan dilakukan. Sifat tadi kan Ustaz? Ya. Dia menerang satu tujuan dia, alasan suatu perbuatan dilakukan. Kemudian kata lagi, dia kata benda ni harus menggunakan wazan masdar, ya Ustaz? Ya. Yang tidak boleh menggunakan wazan lain seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Macam tu ke? Apa maksud dia Ustaz? Ini. Mesti masdar. Selepas daripada kataan tu mesti kerana tu mesti menggunakan masdar, Ustaz. Kebanyakan kita jumpa masdar. Ya. Sini bagi contoh. Qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Masdar lah tu. Kemudian satu lagi sini dia kata sifat tu maf'ul min ajlih juga harus dari kata yang maknanya berupa perasaan. Perbuatan hati. Jadi maknanya semua tadi yang Ustaz bincang tadi ada mengenai dengan perasaan lah kan? Perbuatan hati. Muka surat berapa tu? Muka surat berapa baca tu? Muka saya baca muka surat 174. 174 buku Nahwu Pemula tu yang biru tu Ustaz. Biru ke hijau? Bukan yang kita bincang ni. Tak bertajuk ni lah saya buat rujukan tu jugalah mengenai yang nak faham lagi lah mengenai ajlih ni. Dia kata sini dia kata dia berkaitan dengan berupa perasaan. Perbuatan hati tidak boleh dari kata yang maknanya perbuatan fizik iaitu lisan, tangan dan sebagainya. Jadi maksudnya tadi yang Ustaz yang bincang tadi pengarah dan bersalam dengan bersungguh-sungguh salaman kerana kemuliaannya. Jadi maksudnya situ ada kata kita macam dia kataan yang Ustaz kata tadi mutafawiqah tu ada kita terus kepada boleh ke pengarah telah bersalam kerana kemuliaannya.
Nanti Nanti saya Ustaz cek nak lah. tanya sikit. Nanti saya cek. Tadi kata muka surat berapa tadi lupa. 174 yang ni. Tapi dia ringkas Ustaz. Buku Yang buku Ibu Razin ni lah. Mana? 4 buku Ibu Razin yang biru mula-mula kita guna masa dekat Gedung Lalang dulu. Formula. Formula. Ilmu Nahwu bukan yelah untuk formula ya. okey. Ibu Razin dan Ilmu Razin ni yang kita beli dulu. InsyaAllah nanti saya cek dengan. Jadi itu adalah ringkasan sifat dia lah mengenai apa ni keterangan mafhum ajlih ni. Okey. Nanti saya cek. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ada lagi? Okey. Saya berbangkit. Tak ada ya? Okey Ustaz. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. 24 hari bulan kita cuti. 31 bulan sambung kelas. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, Ya Allah. Kami sentiasa memujimu, Ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu, Ya Allah. Kami berlindung denganmu, Ya Allah, dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, Ya Allah, tak ada siapa yang boleh menyesatkan kami. Dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ini ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minkum. Amin. Taqabbal. InsyaAllah kita jumpa 31 hari bulan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.